Kita nak tengok apa itu arus. Arus simbol di I lah, jadi cikgu tulis simbol siap-siap lah. So kita nak tengok beza keupayaan. Beza keupayaan ni yang kalau kata kamu panggil dia selalunya mungkin kamu panggil voltan. Jadi voltan tu sebenarnya unit dia lah. Dia beza keupayaan. Ni simbol dia V. Dan kita nak tahu satu lagi kuantiti fizik rintangan. Jadi ni kamu dah belajar dah kan waktu kamu berapa, tingkatan berapa belajar pasal elektrik? Ada? Ada? Tingkatan apa? Tingkatan 3 kot. Kan? Okay. Jadi mungkin dia ulangan. Tapi mungkin dia lain sikit lah bunyi cerita dia. Jadi hari ni kita ada 3 benda ni. Dan ada formula-formula dia berkaitan. Jadi tajuk elektrik ni antara tajuk yang banyak kira-kira. Okay, jadi sebelum ni macam tak ada kira-kira kan. Sebelum ni pun banyak kira-kira. Jadi kita nak tengok macam mana pembinaan satu lita. Boleh cikgu ada simulasi di sini. Alright, jadi kalau kata kita nak bina lita, kamu kena ingat simbol-simbol sikit tu lah. Jadi kalau kita kat lab, kita akan bina lita tu daripada simbol-simbol je. Ini gambar dia yang fizikal. Ini bukan simbol lah. Simbol tu bila dia dalam bentuk macam ni. Ni simbol kita panggil. Ini bateri. Ini bateri dia berapa volt tak? 9 volt tak silap cikgu. Kita boleh ubah lah. Jadi selalunya bateri dalam lab kamu 1.5 volt. Boleh 1.5 volt saiz dia. Biarlah dia 2 volt. Okay, lepas tu bateri ni dia ada terminal kan. Dia ada terminal positif dengan negatif lah macam ni lah. Jadi kalau kita sambungkan ni, kita kena sambung betul lah. Jadi yang panjang ni terminal positif kan. Jadi yang panjang ni terminal positif. Yang pendek ni terminal negatif. Kamu kena ingat simbol ni. Sebab apa? Kamu nak kena tahu pengaliran arus. Boleh? Jadi kita ada pengaliran arus yang kita panggil sebagai arus konvensional. Arus konvensional ni yang daripada terminal positif bateri tu sampai kepada terminal negatif. Jadi dia tak tunjuk kat sini sebab lita kita tak lengkap lagi. Jadi kita ada bateri, lepas tu kita ada wire lah, wire penyambung. Jadi ni yang kita klipkan dengan klip wire. Ni ada klip kat sini lah. Jadi lepas tu kita letak satu perintang. Dalam lita kena ada satu perintang. Kadang-kadang dia buah mentol, kadang dia buah perintang. Dan mentol dia susah sikit rupa dia begini. Kita cantum je. Okay, jadi lepas tu cantum lagi. Sampai dia jadi satu sekit tertutup. Betul? Jadi sekit tertutup tu bila tutup semua sambung sampai ujung negatif terminal di balik. Jadi yang ni kita tarik lah. Tarik panjang. Sambung lagi wire. Okay, jadi kalau kata kita nak bubuh benda untuk on off kan, yang tu kita panggil dia sebagai switch lah. Ni switch. Dan lita yang kamu buat mesti ada switch. Okay, switch sambung. Jadi bila switch macam ni, kita kata switch ni switch terbuka. Boleh? Maknanya lita tu terbuka. Lita terbuka ni open circuit. Jadi bila kita kecil dia, lita tertutup. Jadi kamu nampak yang merah ni, yang ni kita panggil sebagai arus kita. Boleh? Jadi arus tu mengalir daripada positif kepada negatif. Arus yang tadi cikgu sebut tu. Jadi bila kita kata arus, arus tu adalah pengaliran cas kamu di dalam suatu konduktor. Boleh? Maknanya yang dia gerak dalam wire. Okay, jadi apa yang boleh bergerak sebenarnya yang dalam logam tu? Cas yang mana satu yang boleh bergerak? Cas positif ke cas negatif? Negatif. Cas negatif. Elektron kamu yang bebas bergerak. Jadi sebenarnya yang terlibat dalam kamu punya lita tu yang cas dia adalah cas yang elektron. Sebab proton dia terikat kan. Jadi elektron dia boleh bebas bergerak dalam logam tu. Maknanya dalam chrome wire tu dia boleh bergerak sepanjang lita kamu ni. Jadi sebab tu kita ada dua. Kita ada yang konvensional, yang ni yang biasa, yang positif ke negatif, dan kita juga ada aliran elektron. Boleh? Jadi elektron dia bercas negatif kan. Jadi dia akan tertarik kepada cas positif kan. Jadi kalau elektron dia akan bergerak terbalik. Dia keluar daripada negatif terminal, nampak tak? Pergi ke positif terminal bateri ni. Jadi kalau kata kita tengah cakap pasal pergerakan elektron, kita akan cakap dia adalah pergerakan elektron lah. Tapi kalau dia minta kamu pengaliran arus, kita pakai yang konvensional kita panggil. Boleh? Daripada positif kepada negatif. Jadi kita ada alat, nampak tak? Kita ada voltmeter dan kita ada ammeter.
untuk kita baca saiz arus yang mengalir dalam lita ni, besar mana saiz arus, kita akan guna ammeter kan. Ammeter lah. Ni ammeter, saya nak gunting ni, dia lebih kerat. Di ammeter kamu kena ingat ammeter kita kena sambungkan dia secara bersiri dalam lita ni. Maknanya kita terus sambung dia dalam loop ni. Yang tu cara sambungan ammeter. Ini ammeter sambung sini. Jadi bila kita sambung ni kita boleh baca berapa arus yang mengalir dalam ni. Sekejap lagi cikgu bagi formula dia nak. Jadi untuk kes yang ni arus yang mengalir adalah 1.10 dan unit untuk arus ni ampere. Boleh? Ampere A besar. Alright, jadi mari cikgu tulis sikit catatan dia. Boleh faham lah dekat ni? Boleh lah. Jadi simbol-simbol yang biasa tu kamu kena ingat. Dan kamu kena tahulah macam mana rupa lita. Kalau kata dia minta kamu lukis lita, maksudnya kamu lukis dia dalam bentuk simbol macam tu. Faham? Jadi bateri dia macam mana, switch dia macam mana. Okay, jadi first kali kita nak kenal apa itu arus tadi. Jadi arus yang simbol I ni. Jadi arus ni sebenarnya pengaliran, kadar pengaliran cas. Boleh? Jadi kalau cikgu kata kadar pengaliran cas, maknanya dia adalah kuantiti cas yang mengalir per dengan apa? Per dengan masa. Boleh? Dia per dengan masa. Jadi kadar pengaliran cas. Cas itu dia punya simbol dia apa untuk cas? Simbol cas apa? Cas simbol dia apa? Ingat? Tapi ingat? Dah ingat lah. Cas simbol di Q tu. Boleh? Jadi cas ni simbol di Q. Dia kata elektron kita ada cikgu bagi sikit dulu lah. Kata elektron kita ada 25 biji dalam satu keratan wayar yang pendek sini kan. Jadi ni bilangan elektron. Tiap-tiap elektron tu dia memiliki cas kan. Cas dia yang tersendiri kan. Jadi cas dia yang E tu. E dia sama dengan 1. Berapa tadi cikgu sebut? 1.9, 1.16 lah. Darab 10 kuasa negatif 19 coulomb. Ini untuk charge kan. Jadi kalau kata kita ada 25 biji elektron tu, kira. Kelas ni bagi kau. Kelas ni habis kau apa? Kau apa? Kau 4.5. Tak adalah. Kau 4. Okay. Jadi kalau kata kita ada 25 biji elektron, kalau kita nak tahu Q tu berapa, Q adalah sama dengan N darab dengan E. N ni adalah bilangan cas kamu tu. Jadi kat sini 25 kan. Dan E ni adalah nilai cas untuk tiap-tiap elektron tu. Jadi kita akan dapat kuantiti cas. Boleh nak? Jadi Q ni kuantiti cas. Dia bukan satu elektron di satu jumlah. Boleh nak? Elektron ataupun proton lah. Mana-mana satu lah. Positif boleh, negatif boleh nak. Jadi I adalah sama dengan Q bahagi dengan T. Time dia. Boleh nak? Jadi ni satu formula juga. Tapi formula ni tak beri dalam exam sebab dia logik saja. Yang ni kamu kena ingat lah. Ingat lah. Jadi kita nak guna formula ni kalau dia tanya kita berapakah bilangan elektron? Boleh? Jadi kita akan pakai formula ni. Jadi ini formula arus kamu. Arus adalah kadar pengaliran cas. Jadi dia adalah Q per T. Q ni tadi unit dia adalah coulomb. Boleh nak? Dan T ni unit dia adalah saat. Jadi kita pakai unit SI. Jadi dua unit ni kita dapat unit baru sebab kita ada saintis. Cikgu rasa nama saintis cukup ada ampere kat nama dia. Jadi kita ada satu unit untuk arus. Unit dia A. Jadi kita tulis dia sebagai A. A tu maksudnya ampere. Okay, jadi dia kadar pengaliran cas. Okay, dalam kata laju mana cas tu mengalir. Boleh? Okay. Jadi mari cikgu tunjuk kamu sikit modul. Okay, latihan sikit nak tunjuk kamu. Okay, jadi dia bagi kat kamu gambar macam ni kan. Yang atas ni yang bola merah ni cas kamu lah. Jadi kat atas ni elektron kamu. Kata elektron kamu dalam wayar ni. Bawah ni elektron dalam wayar yang warna biru ni lah. Jadi kalau kamu tengok kat atas ni kamu boleh tahu tak, boleh agak tak mana satu arus lebih besar. Yang atas ke yang bawah? Atas. Yang atas lah sebab lagi banyak bilangan cas dalam satu masa. Betul? Dalam satu masa ada banyak lagi bilangan cas. Jadi kalau dia suruh kira nilai arus ni, kita boleh anggaplah dia lukis ni satu elektron ni kan. Dia boleh kira. Tapi soalan saya ni tak pernah keluar exam lah. Ni untuk modul kan. Jadi kita kira. Kata kita buat yang atas ni. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, jadi kita ada 14 elektron. Okey, jadi 14 elektron ni kita nak cari jumlah charge dia. Jadi kita akan guna formula Q sama dengan Ne kan. Jadi 14 ni nilai apa? Bilangan. Bilangan tu dalam statistik apa kita bagi simbol N. Jadi N tu bilangan, kamu biasa kan guna perkataan N kan untuk bilangan kan. Jadi Q sama dengan Ne. Jadi kalau semua biji merah ni dia punya quantity charge ni kita boleh kira kan. Jadi 14 darab dengan 1.6. Betul ke 1.6 berapa? Ni nombor dia. Yang ni tak payah hafal lah nombor ni. Nombor ni diberi dalam exam. Okay, Dia 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Berapa coulomb dah? Sikit saja elektron, sikit saja. 14 darab 1.6 eksponen negatif 19. Sebab berapa tu? Sebab berapa tu? Picit kan Sat? Nak tengok kamu boleh picit ke kalkulator tak? Dapat berapa? Dapat apa? Picit Sat? Cikgu dah picit dah. Picit Sat dah. 1.6 kali berapa? Tak nampak. Ni. 14. 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Ada 14. Negatif 19. Oh, Faham tak? Faham tak? tak nampak tak? Okey, jadi dapat Negatif berapa? 19. Berapa coulomb? 2.24. Darab 10 kuasa berapa? Negatif 18. Kecil je lah sebab elektron tu bawa satu charge kecil je kan. Jadi dia besar sikit lah, dia negatif 18, besar sikit. Coulomb. Ingat lah unit dia coulomb. Okay, jadi tu Q. Jadi kalau kata kita nak nilai arus, kita kena buat apa? I tadi sama dengan apa? Q per T kan. Jadi yang kita boleh anggap yang ni per satu masa lah, dalam satu masa. Okay, jadi yang ni lah dia punya nilai arus dia. Jadi kita anggap yang ni dalam satu saat. Boleh dia suruh ramal kan ni. Jadi secara kasarnya kita ada, kalau kita bahagi dengan 1, maknanya kita ada 2.24 darab 10 kuasa negatif 18 ampere. Boleh tu maksud ampere tu. Ampere tu maksudnya berapa banyak charge dalam berapa kuantiti charge per dengan masa. Boleh lah. Jadi kalau yang bawah ni dapat sikit lagi lah sebab ada sikit saja elektron dalam satu masa. Okey, kita tengok soalan yang ni, yang nombor 3 ni nah. Ini soalan kiraan yang biasa. Boleh ni? Boleh ya? Cikgu tak pening kamu kan? Okey. Jadi jika satu charge sebanyak 300 coulomb, jadi sekarang ni dia dah bagi dah kamu total charge ya. Total charge 300 mengalir melalui mentor setiap 2 minit. Berapakah arus yang mengalir? Okey, jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? First kali kita tahu formula dia I sama dengan Q per T kan. Q kita boleh terus masukkan kan 300, tapi 2 minit boleh tak kita masuk terus? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh sebab ampere tu unit dia, unit SI kan. Coulomb per saat lah. Jadi kalau kamu nampak dia dalam minit ataupun jam, kamu kena convert lah jadi 2 darab dengan 60. Jadi nak tahu berapa arusnya, 300 bahagi dengan 2 darab 60. Yang ni dapat jawapan apa? Berapa arus dia? 2.5. Unit dia apa? Ampere. Ampere. Ingat dah nah. Okey, jadi simple je soalan ni, yang ni basic saja. Dia boleh tanya kamu. Okey, jadi yang next question tu, yang ni dia suruh kita cari bilangan elektron. Mari kita try satu. Ada banyak lagi. Kalau kamu nak, cikgu boleh bagi kamu latihan ni kalau kamu nak buat lebih sikit. Jadi sebanyak 1.5 ampere arus mengalir melalui sebuah lampu. Jadi arus ni akan mengalir kan. Jadi dalam sekit tu ada lampu. Jadi dia akan mengalir dalam sebuah lampu tu lah. Jadi hitung bilangan elektron yang melalui lampu itu dalam masa 2 minit. Diberi charge untuk satu elektron adalah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Jadi yang ni dia nak bilangan elektron, dia bagi kita arus. Jadi kita kena cari apa dulu? Macam mana kita nak start buat ni? Macam mana kita nak dapat bilangan elektron? Kita kena dapatkan apa dulu? Nak tahu bilangan Q. Kita kena cari. Kita kena cari Q dulu, betul? Jadi kita ada formula I sama dengan Q per T kan?
Jadi kita dapat Q ni dulu. Lepas tu kita akan masuk di dalam formula. Q sama dengan NE. NE untuk cari balik N ni. Faham? Okay, jadi kita cari dulu Q tu. Jadi I sama dengan Q per T. Jadi Q sama dengan IT kan. Jadi kadang-kadang dalam exam, dalam formula tu dibagi dalam bentuk ni lah. Q sama dengan IT. Sama je lah. Jadi dia formula yang sama. Jadi I di kita 1.5, T kita 2 minit sama macam tadi kan kita kena convert. Jadi darab dengan 120. Berapa Q tu? Berapa dapat Q? 3. 180. 2 minit. 180. Tu lah 180 coulomb. 180 C. Macam mana kamu dapat 3? Okey. Kamu tak Kita darab convert. dengan 2 minit lah. Okey. Jadi gariskan minit tu lah. Kamu ingat 2 saat kot. Okey, jadi kat sini kita akan masuk dalam formula nak dapat N. Jadi N sama dengan Q per E. Okey, jadi sama dengan, jadi kamu kena ingatlah simbol-simbol ni apa. Kalau kita tak tahu simbol apa, kita memang tak tahulah nak buat macam mana kan. Tapi basic lah tu. Jadi 180 bahagi dengan ni E tau. Charge satu biji elektron ni. Okey, Ashta masuk dah. 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Alright, cuba kamu kira dia berapa biji elektron tu. Dia berapa elektron? 7.5. Ya ke? Apa kamu Saya select tekan tu. Kamu tekan calculator ke kamu tekan point? Okey. Siapa orang lain? Patutnya senang lah picit calculator nak. Ingat nak kuasa tu yang ni kita boleh pakai simbol E. Boleh? Cikgu suka pakai E. Simple. Negatif 19. Cikgu picit gitu. Faham ah? Kita pakai E. Untuk picit kuasa tu. Berapa dapat jawapan dia? 1.125. 1.125 darab 10 kuasa berapa? 21. Banyak ni jadi logik lah dia tak boleh negatif kat sini. Takkanlah bilangan elektron kamu tu kurang daripada 1 kan. Jadi mesti dia punya bilangan elektron tu tak tahulah berapa. Ni bilion ke juta je ke 21. 10 kuasa 21. Jadi yang ni bilangan elektron. Jadi dia ada unit tak kalau bilangan? Ada tak? Ada unit tak untuk bilangan? Ada tak? Tak ada. Jadi ada 1.125 dan 10 kuasa 21 biji elektron. Elektron. Faham ke ni? Faham lah. Okay. Jadi kita dah ada 2 biji formula. Lagi kita akan ada formula lain lagi . Jadi kita ada formula I sama dengan Q per T. Tarif I tu datang daripada formula ni. Lepas tu kita ada formula Q sama dengan NE. Kita ada 2 formula. Boleh? Jadi dekat ni kamu dah faham dah. Charge tu laju mana dia mengalir. Yang tu adalah arus kita. Jadi kita nak tengok next item pula. Kita punya beza keupayaan. Jadi dalam buku teks ni dia ada tulis ke? Ada kat sini. Jadi arus I ialah kadar pengaliran charge. Macam tu saja kamu tulis takrif dia . Ataupun kamu boleh tulislah charge per unit masa. Sama je lah. Okay. Jadi kita nak tengok pula beza keupayaan. Jadi beza keupayaan ni senang kita tengok di dalam bentuk satu analogi. Jadi sebelum ni kamu pernah dengar kan perkataan keupayaan kan? Masa kita belajar pasal tenaga keupayaan kan? Jadi kalau suatu objek tu dia memiliki tenaga keupayaan graviti, maknanya lepas ni dia boleh buat kerja. Kan? Maknanya dia boleh tukarkan jadi tenaga yang lain. Bila dia jatuh, dia akan jadi tenaga kinetik kan? Jadi kalau dia lalu kat turbin, dia buat kerja tu. Dia memutarkan kamu punya turbin tu dengan tenaga yang dia ada sebelum ni. Jadi konsep tu sama juga dengan konsep beza keupayaan ni. Sebab tu dia ada perkataan keupayaan. Sebab elektron kamu ni dia ada keupayaan lagi untuk melakukan kerja. Apa yang kerja dia buat dalam liter ni? Kamu tengok elektron ni. Dia buat kerja apa ni? Apa kerja dia dah buat? Siapa nampak? Dalam liter ni apa kerja elektron kamu? Elektron kamu dah buat apa? Hitam. Elektron kamu ni dia dah guna tenaga dia ada tenaga. Dia dah gunakan tak apa? Tukar adik.
Lampu. Dia Cahaya. nyalakan mentol tu. Jadi dia ada tenaga elektrik lah, kita kata tenaga yang dimiliki oleh mentol tu kan. Dia tenaga yang dimiliki oleh mentol tu dah tukar jadi tenaga haba dan tenaga cahaya untuk nyalakan mentol. Jadi ni kerja yang dia dah buat. Boleh dalam lita tu. Okey, cikgu tunjuk kamu analogi dia. Okey, kita nak bayang ni, kita bayang macam kita ada satu pam air. Boleh nah? Jadi ni simple je kamu dengar je cerita cikgu. Okey, jadi yang ni kita punya valve, boleh? Valve ni kita punya pipe. Okey, kita buka pipe ni tapi air tak boleh mengalir sebab sekarang ni kita tak ada pam untuk tarik air tu. Boleh nak bagi dia bergerak. Jadi pam ni, kita kena dragkan dia masuk kat sini. Jadi kita onkan pam kita macam tu. Jadi bila kita on pam, air tu boleh mengalir sebab pam tu buat apa? Dia tukar pressure air tu kan daripada pressure rendah kepada pressure tinggi kan. Jadi dia menggerakkan air tu dengan dia mengubah tekanan air tersebut. Boleh? Jadi dia kata, how does the pump cause water to flow? Jadi dia kata water tu boleh flow bila kita tukar dia daripada keadaan dia dalam tekanan rendah kepada tekanan tinggi. Jadi bila dia dalam tekanan tinggi, macam kita letak di atas bukit lah, dia akan automatik mengalir. Betul? Jadi bila dia dah duduk atas, dia akan automatik mengalir. Tapi kalau dia dah kat bawah, macam dalam perigi, kamu kena pump kan baru dia boleh naik atas kan? Jadi tu tujuan pump kamu. Ni daripada dia duduk kat bawah tu, pump kamu akan angkat dia naik atas. Bila dia dah kat atas, dia boleh macam air terjun tu, dia boleh turun dan dia boleh buat kerja. Jadi kerja yang dia buat sini adalah dia memusingkan turbin ni. Okey, jadi kita tengok kita punya lita ni. Boleh? Jadi lita ni, dia ada yang kita punya pump juga. Tapi dalam lita yang mana satu pump kita? Masa tu kan masa komponen yang mewakili pump. Bateri. Bateri. Kenapa jadi bulat ni? Sama. Okay, ni bateri kita buat atas dia kat tempat pump. Lena, jadi ni tempat apa kalau valve ni tadi pipe air. Jadi kat sini kita nak letak apa? Sini apa? Valve ni pipe. Pipe tujuan dia untuk buka kan? Ni apa yang tujuan untuk buka? Swiss. Ni Swiss dia. Lena ni Swiss. Dia lukis gini sebab Swiss ni dah tutup. Okey, ni kamu boleh agak tak ni apa? Ni simbol untuk mental. Mental. Okey, ni simbol untuk mental, alright. Jadi dalam lita kamu, bateri kamu ni dia yang buat kerja pump ni. Dia mengubah kamu punya elektron tu daripada low potential jadi high potential. Boleh dia bekalkan tenaga kepada elektron kamu tu. Jadi bila elektron tu dia dah dalam keadaan tinggi dia punya keupayaan dia, boleh keupayaan elektrik lah kita panggil, tenaga keupayaan elektrik dia boleh automatik mengalir dalam lita ni. Okay, jadi bila dia mengalir, bila ada mentol depan dia, tenaga yang dia miliki sebab macam cikgu kata tadi kan kalau objek dia jatuh, lepas tu ada turbin air kat situ, dia akan tukarkan tenaga tu jadi tenaga lain kan. Jadi untuk kes yang ni, tenaga elektrik yang dibekalkan kepada elektron tu dia akan tukar jadi tenaga cahaya dan tenaga haba, dia akan nyalakan mentol tu, dia akan buat kerja. Jadi dia akan kehilangan dia punya potential energy yang dia ada tu kan, yang tenaga keupayaan dia. Lepas tu bila dia dah dalam tenaga keupayaan yang rendah, yang tu kerja sel kamu, dia kena angkat balik elektron kamu tu supaya dia jadi high potential balik. Jadi kira dia punya tenaga keupayaan elektrik tu. Jadi kamu punya bateri ni dia menggerakkan elektron. Kamu kerja dia adalah menggerakkan elektron tu daripada point A kepada point B. Sebab bila elektron tu nak digerakkan daripada low potential kepada high potential dia kena ada bateri. Dia kena ada supply. Okay. Jadi kalau kata dalam buku, kamu faham kan analogi ni kan senang saja nah. Jadi kita punya elektron tu kena ada dalam keupayaan elektrik yang tinggi. Jadi bila dia berada di dua kedudukan dalam lita tu, dia punya tenaga keupayaan dia berbeza kan. Jadi sebab tu kita panggil dia sebagai beza keupayaan. Maknanya bila dia lalu mentol ni, tenaga dia akan hilang sikit. Jadi tenaga dia kat sini banding dengan tenaga kat sini beza. Jadi sebab tu nama dia beza keupayaan. Beza keupayaan. Jadi mari kita tengok buku teks kita, dia bagi kita takrif. Mari cikgu padam. Annotation ni. Cikgu boleh padam lah. Clear. All drawing. Okay. Jadi beza keupayaan elektrik lah ni nah. Jadi dia kata kat sini beza keupayaan elektrik. Cikgu tak boleh scroll pula. Kenapa cikgu tak boleh scroll? Sebab tengah annotate. Okay. Jadi beza keupayaan elektrik ni. Ni.
Ditulis kat sini yang dia boldkan ni nah. Di beza kepada elektrik V di antara dua titik di dalam satu medan elektrik ialah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan 1 coulomb charge. Jadi bukan sebiji elektron saja kan. Satunya kita akan jumlah charge lah. Berapa banyak 1 coulomb charge di antara dua titik. Jadi bila dia nak gerak from point A kepada point B, kita nak bagi dia energi. Jadi maknanya kerja dilakukan. Boleh? Jadi kerja dilakukan tu akan ditukarkan kepada tenaga. Jadi kita punya formula tu sebab kerja per unit coulomb per coulomb charge, nampak tak? W per Q. Tapi kita boleh juga tulis dia sebagai E per Q sebab tenaga tu keupayaan melakukan kerja kan. Jadi sama saja dua orang ni. Jadi satu tu kerja yang dilakukan, satu tu tenaga yang digunakan. Jadi kita ada formula V. V adalah sama dengan W per Q. W ni unit dia apa? Joule. Ingat dia tenaga kan, unit dia joule kan. Ini joule per coulomb. Joule per coulomb tu adalah beza keupayaan kamu. Okay, jadi banyak mana joule yang dia kena bagikan pada elektron kamu untuk dia bergerak daripada 2 point tu. Boleh nah? Jadi joule per coulomb tu kita dapat unit baru macam kita punya ampere tadi sebab datang daripada ni. Dia punya orang yang banyak buat kajian tentang dia lah. Nama dia volta kan. Jadi kita dapat unit volt. Kita guna sempena nama dia volt. Volt tu joule per coulomb di dalam unit SI. Okay. Jadi beza keupayaan 1 volt. Jadi kalau kata kita ada kat sini 1 volt, maknanya kita kena lakukan kerja sebanyak 1 joule untuk menggerakkan 1 coulomb charge. Jadi kalau kita ada 1 coulomb charge, kita kena gerakkan dia, nak gerakkan dia kepada 2 titik dalam liter tu, kita gunakan 1 joule. Maksudnya kita dah menghasilkan beza keupayaan sebanyak 1 volt. Boleh? 1 volt tu maknanya joule, berapa joule? 1 joule tenaga digunakan untuk menggerakkan 1 coulomb charge. Okay, jadi dia adalah penggerakan tenaga tu. Boleh kamu faham macam tu? Okay. Jadi, sekejap, kita tunjuk kamu kita punya liter tadi. Jadi kalau kata kita nak baca kita punya voltage ni kan, kita punya beza keupayaan ni kan, kita akan pakai voltmeter. Boleh? Jadi cuba kalau cikgu tukar ni, cikgu bubuh resistor sebab resistor comel sikit sambungan dia nah. Resistor ni perintang tetap lah. Okay, jadi kita bolehlah liter. Okay, jadi kata kita nak tahu berapa banyak voltage drop kita panggil, boleh? Dia punya beza keupayaan yang merentasi kamu punya perintang ni, kita akan sambung voltmeter kita. Payah kalau bubuh kat sini kita susah nak nampak. Kita pusing sikit dia. Kita akan letak dia tak macam ammeter ni, nampak tak? Ammeter ni kan tadi cikgu kata kita letak dia terus dalam liter kan. Kalau voltmeter dia ada, nampak tak, ada positif negatif dia. Kita kena, betul tak? Ini positif kan? Jadi positif sambung kat sini. Kalau cikgu pasang terbalik, dia akan jadi negatif. Kayak gitu. Jadi kita kena letak dia gini. Jadi yang ni sambungan secara apa yang cikgu panggil? Yang ni secara selari. Boleh? Secara selari dalam liter tu. Sekejap kita tukar kedudukan dia sebab tak seronok. Cikgu buang ni. Jadi kita bubuh resistor tu kat sini. Senang. Okay, ada kat bawah macam ni. Jadi kalau kata kamu kat lab, kamu punya tak digital tau. Kamu punya voltmeter tu yang jarum tu, tapi sama je, kamu kena sambung dia gini. Okay, jadi tadi ammeter kamu sambung dia gini. Dalam liter. Ini kita kira dia masa separate circuit di luar liter kan. Jadi dia baca voltage, beza keupayaan yang merentasi dua terminal. Boleh? Dari sini ke sini berapa? Jadi kat sini 11 volt. 11 volt beza dia. Boleh lah. Jadi ini cara sambungan dia. Jadi kalau kata kita guna dia dalam yang ni dalam bentuk simbol, ini kalau simbol dia bulat je ada jarum. Bulat ada jarum, lepas tu kita tulis V. Okey. Jadi tak ada apa dah kat situ. Kita tengok latihan sikit yang berkaitan dengan kita punya formula ni. Ingatlah formula dia V sama dengan W per Q ataupun V sama dengan E per Q, sama saja. Okay, jadi dia punya takrif dia dalam bentuk ayat, kerja dilakukan untuk menggerakkan charge daripada antara dua titik kan. Kerja untuk menggerakkan 1 coulomb charge antara dua titik.
Nah, daripada satu titik ke satu titik. Alright. Jadi kita tengok latihan kat bawah ni. Ni dia bubuh medan kat sini, latihan medan. Yang high tu cikgu suruh lukis kan. Ginilah. Okay, Lepas tu mana beza kebaik dia. Ni sama je analogi dia. Okay, Mana? Ni dia. Ni lah gambar dia. Jadi kalau kata kita nak gerakkan kita punya charge daripada one point ke one point, yang tu kita punya beza keupayaan. Okay. Jadi apabila suatu perintah elektrik disambung ke satu sel kering, 12 coulomb charge mengalir dan 36 joule tenaga elektrik dibekalkan kepada perintah. Jadi perintah ni bila kita ngalirkan tenaga elektrik kat dia, dia jadi panas. Kamu pernah sentuh tak resistor kalau dalam circuit? Pernah? Jadi dia akan jadi panas lah. Jadi berapakah, jadi dia tukar tenaga haba tu, berapakah beza keupayaan merentasi perintah itu? Jadi dia nak V. Dia nak beza keupayaan. Jadi kita tulis dulu formula kita. E per Q. Okay, jadi tenaga elektrik tu kita bekalkan kepada perintah kan. E tu tapi tak apa je, kamu tulis W pun sama. Banyak tu yang kita buat kerja, banyak tu yang kita dapat tenaga. Ini simple saja. 36 bahagi dengan 12 sebab dia kata 12 coulomb charge mengalir. Jadi bahagi dengan 12 dia dapat jawapan 3 volt. Okay, simple je. Ini formula ni tak payah ingat. Formula ni diberi. Formula yang ni. Okey. Dia tengok yang kedua ni, apabila berlaku ribut petir selama 2 saat. Ribut petir kan sekejap kan. Dia kata 12.5 ampere arus terhasil dan beza keupayaan 5/10 kuasa 5 kilovolt merentasi awan dan permukaan bumi. Tentukan jumlah charge yang terhasil, jumlah tenaga yang dijanakan. Boleh? Jadi kita tulis dulu dalam simbol perkataan apa yang maklumat dia bagi. 2 second. Arus dia 12.5 ampere. I dia 12.5 ampere. Lepas tu V dia 5/10 kuasa 5 K. K ni kita boleh picitkan kalkulator ni kilo. Kilo tu 10 kuasa 3 kan. Jadi kalau kita tukar tu dia akan jadi darab 10 kuasa 3. Sini nah. Ini di sini. Jadi kalau darab kuasa dia akan tambahan. Jadi dia akan jadi 5/10 kuasa 8 volt. Jadi kalau kata kamu nak tekan kat kalkulator, kamu tekan yang K tu. Maknanya kamu buat 5 eksponen 5. Lepas tu kamu tekan, kamu shift, kamu buah huruf K kat ujung. Nampak tak? Berapa kosong tu? 8 kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh lah. Nampak ke muka cikgu? Cikgu tak tahu. Okay. Jadi 5/10 kuasa 8 volt. Kita punya V kan, dia suruh cari apa tadi? Dia suruh cari jumlah charge yang terhasil. Yang ni kamu rasa kita nak pakai formula mana dulu nak cari Q ni? Formula apa yang kita boleh pakai? Kita ada T, kita ada I, kita ada V. Kita nak pakai formula apa ni nak cari Q? Ni Q. QI sama dengan QT. Apa-apa? I sama dengan Q per T. Ya. Okay. Okay. Jadi betul lah kita pakai formula ni sebab kita tak ada lagi maklumat E kan. Sebab lagi kan kita nak cari kat B kan. Jadi kita pakai Q per T. Kita nak cari jumlah charge Q sama dengan IT. Jadi sama dengan 12.5 darab dengan 2 saat. Dapat berapa tu? 12.5 darab 2. Nak apa? 25. 25 coulomb. Ingatlah cikgu sebut banyak kali dia punya unit sebab takut kamu lupa. Lepas tu kita dah dapat dah, ni simple je nampak. Lepas tu jumlah tenaga yang dijanakan. Jumlah tenaga yang dijanakan tu dia nak E. Jadi kita akan pakai formula kita yang V sama dengan E per Q ni kan. Kita nak E. Jadi E sama dengan VQ. Okay, jadi V kita tadi besar ni kan 5. Jadi yang ni kita dapat tenaga yang banyak lah. 10 kuasa 8 darab dengan Q kita 25. Berapa ni dapat? Berapa tenaga dapat? 5E8 lah picit. Dapat berapa joule tenaga tu?
Berapa dapat? 5 darab 10 kuasa 8 darab 25. Dapat apa? 1.25 darab 10 kuasa 10. Joule lah, tenaga kan. Banyak ni lah. Sebab tu kamu kena kilat, kamu boleh terbakar lah. Tak silap cikgu, ada orang kena kilat dia jadi daripada buta jadi celik tu. Nah, okey. Jadi kilat tu dia bawa tenaga yang banyak dalam masa yang singkat lah. Okey, jadi 1.25 darab 10 kuasa 10 joule. Faham lah? Okey, jadi yang ni semua senang sebenarnya kiraan dia. Dia akan jadi kompleks sikit bila kita dah masuk lita-lita yang kompleks. Yang tu baru dia akan menguji kita. Jadi kita dah faham lah. Faham dengan ni pasal voltan, faham dah? Faham lah. Jadi voltan tu lebih kepada energi yang kita supplykan kepada kita punya cas yang mengalir kan. Cas mengalir tu arus. Macam mana dia boleh mengalir tu, yang tu beza keupayaan. Tenaga. Kita ada sebiji lagi, kita punya rintangan tu. Jadi kalau kamu pernah dengar perkataan rintangan, kamu tahu lah dia penghalang kan. Yang ni maksudnya secara kasar dia penghalang pergerakan elektron tu. Jadi elektron tu dia nak gerak dalam kita punya konduktor tu kan. Jadi kalau kata konduktor tu mesti dia ada dia punya atom-atom dia, ion-ion dia dalam tu kan. Elektron tu dah bebas, jadi dia ada ion-ion kan. Jadi ion-ion tu dia menghalang kamu punya pergerakan elektron tu. Boleh? Jadi yang ni dia boleh berbeza lah ikut jenis konduktor tu. Contohnya macam kuprum. Kuprum rintangan dia rendah kan, sebab tu kita guna dia sebagai wire. Dalam wiring kita pakai kuprum. Walaupun kuprum ni mahal. Kan? Jadi dalam wiring kita pakai kuprum. Tapi kalau kata dalam kamu punya alat pemanas dalam toaster ke apa, yang tu memang kita nak rintangan dia tinggi. Boleh? Jadi dawai tu dia akan jadi panas. Sebab dia menghalang elektron tu mengalir, dia akan jadi panas. Dia akan tukar jadi tenaga haba. Jadi kita tengok. Nak kecil kat luar. Jadi kita tengok gambar. Sekejap nak tunjukkan macam mana perintang ni dia menghalang. Dia macam roadblock. Boleh? Jadi tunjukkan kat sini lah. Ini kamu punya cas. Okay, bila cas tu nak mengalir dari point A ke point B ni, jadi kalau kata kita letak perintang macam tadi kan kita ada perintang kita letak dalam lita tu, dia macam roadblock. Sebab apa? Dia menghalang pengaliran arus tu. Arus tu akan mengalir slow. Nampak tak arus tu mengalir slow kat belah sini. Jadi lagi banyak kita letak perintang. Jadi kata kita sambungkan secara series. Lagi lambat lah kita punya flow of current tu. Boleh lah. Jadi dia rintangan ni dia menghalang pengaliran arus. Lagi tinggi rintangan, lagi kecil arus tu. Maknanya kadar pengaliran arus tu lagi lambat. Betul? Nampak tak ada lambat? Nanti cuba kalau kita bompat tol kat situ. Kan? Ya, jadi kalau kita nak cepatkan dia, kita boleh tukar cara kita sambung lah. Jadi kalau kita sambung macam ni, yang ni maksudnya kita sambungkan perintang kita macam ni. Boleh lah. Jadi ni rintangan dia tinggi. Rintangan ni yang unit ohm tu. Kata ni sebiji 2 ohm kan. Jadi kat sini kita dah ada 8 ohm. Jadi 8 ohm tu menyebabkan arus kamu tu jadi sangat-sangat kecil. Jadi sangat-sangat slow. Kalau kita buat sebiji je dia 2 ohm lah macam ni lah. Tapi kalau kita sambung dia secara selari, parallel, dia lain case lah. Dia macam ni. Jadi dia bagi ada alternate route. Macam tu. Nampak? Jadi arus kamu tu tidak diblokkan sangat. Nampak tak? Mungkin ada sikit blok, slow sikit. Tapi macam ada roadblock ada 4 orang polis. Jadi banyak sikit kerja kita boleh buat dalam satu masa kan. Jadi lain tau sambungan yang ni dengan sambungan yang tadi tu. Okay, yang ni kita sambung secara selari kita panggil. Kita punya arus tu tak jadi kecil sangat sebab rintangan dia tak berapa besar untuk kes yang ni lah. Okey, kalau kamu dah faham, kita tengok buku teks kita balik ni. Jadi kita ada eksperimen yang ni lepas cuti kita akan try buat secara maya. Cikgu buat dengan kamu lah sebab kita akan buat secara teori je lah. Kita boleh buat graf dia pakai yang ni. Kan? Jadi kita boleh buat secara maya. Jadi, kalau kata kita nak tahu rintangan yang mengalir dalam satu bahagian lita tu, okay, kita nak tahu rintangan. Rintangan tu kita akan pasang lita yang macam ni. Lebih kurang lah macam ni lah. Jadi cuma bezanya kita akan putus kat sini. Kita akan tambah satu biji perintang kat sini. Okay, jadi kita akan tambahkan satu perintang boleh laras macam ni. Okay, jadi perintang ni kita boleh laras dia. Jadi bila kita boleh laras dia, kita boleh kontrol arus kat sini. Nampak tak cikgu bila cikgu laraskan macam ni.
Jadi nampak tak apa jadi kat current tu? Current tu kecil kan, jadi rintangan besar kan. Jadi bila kita ubah perintang boleh laras kita ni, kita punya current tu akan berubah. Jadi current tu akan jadi bergerak manipulasi kita. Kita akan set dia 0.1 dan seterusnya sampai kita dapat 5 nilai. Yang bergerak balas tu adalah beza keupayaan yang merentasi kamu punya perintang. Yang ni dia punya rintangan yang kita nak cari tu. Lepas tu kita kalau kita cari nilai, kita cari 5 nilai, kita boleh dapat graf. Cikgu tunjuk kamu rupa dia dulu. Yang ni untuk kita tahu rintangan berapa dalam satu konduktor tu, boleh? Ni cara kita nak cari dia nak. Jadi ini dia punya gambar diagram dia, nampak tak sama saja. Rheostat ni adalah perintang boleh laras kita. Boleh? Kalau dalam lab tu kamu akan buatlah eksperimen ni. Kamu akan sambungkan dawai konstanten. Dawai konstanten ni dia punya rintangan dia antara dia sedang-sedang. Boleh? Dia tak sebaik kuprum. Tapi dia tak seteruk tungsten. Boleh? Jadi dia tengah-tengah. Jadi kita nak tahu berapa rintangan dawai konstanten. Jadi ini kita punya radas dia. Rheostat ni kita akan laraskan dia supaya bacaan emitter kita berubah, dapat nilai-nilai ni. Jadi kamu akan laraskan sampai dikeluar nilai-nilai ni lah. Lepas tu kita akan baca voltmeter kita punya bacaan berapa kan. Kita akan salinkan dalam table. Jadi bila kita buat eksperimen ni, kita akan dapat graf. 2 graf sebab kita akan buat kita akan cari rintangan 2 objek yang berbeza. Yang ni dawai konstanten kan. Dawai konstanten ni kita panggil dia sebagai konduktor Ohm. Jadi yang ni dah masuk dalam hukum Ohm je lah. Cikgu cerita kamu sikit sebab nak tunjuk kamu rintangan tu punya takrif lah depan ni. Lepas tu kita sambungkan dengan mentol. Mentol tu konduktor bukan Ohm kita. Kamu ada dengar hukum Ohm tak sebelum ni? Waktu kamu form 3 ada dengar tak hukum Ohm? Ada kan? Sebab kamu ada pakai formula V sama IR kan? Ada kan? Jadi dia datang daripada eksperimen ni lah. Kita punya eksperimen hukum Ohm kita panggil. Yang ni hukum Ohm. Jadi untuk kita tahu rintangan dalam dawai itu berapa. Jadi kita akan catatkan dalam table ni 2 maklumat tu. Kita dapat 2 graf macam ni. Jadi kalau kita pakai konstanten tu, dia konduktor Ohm, dia patuh hukum Ohm. Kita dapat hubungan yang berkadar langsung macam ni. Nampak tak? Jadi hubungan berkadar langsung macam ni maknanya dia lalu asalan. Kita plot V lawan I kan sebab V kita bergerak balas tadi kan. Jadi kita punya rintangan tu kita akan baca dia daripada kecerunan graf tu. Jadi yang tu adalah nilai rintangan kita. Kalau kata dalam satu konduktor tu, rintangan tu mewakili kita punya kecerunan graf tu. Jadi kalau kata dia konduktor Ohm, nilai rintangan dia satu sahaja sebab dia garis lurus. Nampak? Tapi kalau dia bukan konduktor Ohm, rintangan dia berubah-ubah. Jadi kita ada 2 jenis bahan. Jadi rintangan dia malah. Jadi kalau untuk konduktor kamu punya dawai konstanten, kamu ada satu nilai dia. Sebab dia konduktor Ohm kan. Jadi kalau kita nak takrifkan rintangan, dia tak tulis kat sini. Di rintangan tu datang daripada V per I ni kan. Jadi R sama dengan V per I kan. Hubungannya ni kan. Jadi dia adalah ratio. Dia adalah nisbah beza keupayaan kepada kamu punya arus. Yang tu dia punya takrif dia. Jadi kalau dia tanya kamu, sekejap cikgu petik dalam buku rujukan cikgu. Mana dia? Rintangan. Rintangan. Rintangan R macam kita catat kan. Ni kalau dia tanya kamu rintangan takrif Jadi tiap-tiap satu ni dia ada takrif. Dia takrif kita kena ingat sebab ayat tu kena ikut sebiji macam ayat dalam buku teks. Yang ni dia tak bagi, jadi kita ambil je daripada KBSM punya. Rintangan suatu konduktor ditakrifkan sebagai nisbah beza keupayaan V merentasi konduktor kepada arus. Sebab dia kecerunan kan. Jadi bila kita kata dia kecerunan tu, dia nisbah V kepada I tu. Boleh
Konduktor kepada arus. I yang mengalir melaluinya. Okey, jadi yang ni takrif untuk rintangan kamu. Yang rintangan kamu simbol dia R, dia nah. Tapi secara kasar yang cikgu kata dia adalah penghalang kan. Dia akan menyebabkan kamu punya arus jadi kecil. Bila kita ada rintangan kan. Jadi secara kasar rintangan kamu apa tadi cikgu kata, rintangan ni simbol dia R dan dia ada unit dia ohm. Simbol dia ni nak omega, ohm. Ni yang ni simbol dia punya unit dia. Okey, jadi kata rintang kamu tadi tu 10 ohm kata. Unit dia ohm lah. Nah, okey. Jadi kau apa dah 3.27 awal lagi. Tapi cikgu nak suruh kamu buat assignment tu susah pula kan. Nanti kita akan buat next class lah lepas cuti nanti. Jadi cikgu nak suruh kamu siapkan nota je. Kita ada latihan berkenaan dengan rintangan tu tak ada lagi lah. Jadi nanti cikgu akan, bila kita sambung lebih sikit nanti baru kita akan masuk benda yang susah-susah sikit ni. Jadi takat ni kita boleh relax-relax dulu. Boleh. Jadi takat ni tak ada masalah kan? Kamu faham kan semua cikgu ajar ni kan? Boleh faham. Jadi yang ni asas lah kita panggil asas kepada tajuk elektrik kita. Ni next class baru kita akan masuk yang detail-detail je. Dia cikgu dah tak ada dah apa-apa nak ajar. Untuk hari ni cikgu ajar kamu takat ni saja. Kamu ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada ke? Ada kamu tak faham ke takat ni? Okey. InsyaAllah okey je. Okey. Sebab ini pun kamu dah belajar. Jadi kalau okey, jaris kita boleh tamat kelas kita awal sikit. Okey. Tak ada soalan ni kan? Betul lah. Jadi cikgu jemput. Mana jaris dah hilang dah? Jaris tolong bacakan doa. Kita tutup je. Kita habis kelas kat sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu Amin. Okey. Terima kasih Dipastikan kamu siapkan nota kamu. Kelas amat nanti cikgu beritahu kamu bila kita akan buat Baik. Okey. Terima kasih. Cikgu.